بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ونور عيوننا وسويداء قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين حق مقداره وقدره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل هذه البلدة الطيبة. Beliau memulai tadi dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan salam assalamualaikum kepada penduduk yang baik di negeri ini. Assalamualaikum ya ahla Pekalongan ya ahbab Rasulillah. Dan juga beliau mengucapkan salam kepada penduduk Pekalongan dan juga kepada para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala astati' an adhkura hadhihi al-madinah at-tayyibah at-tayyib ahluha illa wa dhakartu al-habiba Lutfi bin Yahya. Beliau katakan, dan saya tidak pernah mengingat kota Pekalongan ini kecuali saya teringat juga oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. فإذا سألونا عندما نأتي إلى هذا البلد إلى أين نقول إلى الحبيب لطفي كلهم يعرفونه. Beliau katakan setiap kali saya datang ke Indonesia ditanya mau pergi kemana, maka beliau katakan saya mau pergi menuju ke tempat Al-Habib Lutfi, dan beliau katakan setiap orang yang beliau ajak bicara pasti mengenal beliau. وعندما يكون الراعي أهلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى الرعية من أحباب رسول الله. Jika seorang pemimpin, seorang guru cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati yang dipimpin atau anak muridnya pun juga merupakan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. دخلنا هذا المكان في هذه الصبيحة والمكان كله يعج بذكر الله. Pagi hari ini kita masuk ke tempat ini, ke majelis ini, dan majelis ini bergetar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فكما قال سيد الشيخ محمد الشحومي أن الملائكة تظللكم، الله سبحانه وتعالى يحفكم بملائكته يغشاكم برحماته ينزل عليكم سكينته ويذكركم في من عنده. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad Asy-Syuhumi bahwasanya majelis seperti ini didapati banyak daripada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berkumpul di majelis zikir seperti ini mereka pun diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. عندما دخلت هذا المكان تذكرت موقفا من مواقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. Ketika saya masuk ke majelis seperti ini, maka saya teringat dengan suatu fragmen yang ada di masa hidupnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Umar alladhi lam tughayyiruhu al-mutaghayyirat fakana kama huwa منذ أسلم إلى أن لقي الله عز وجل. Umar yang tidak berubah dengan perubahan apapun, yang selalu istiqomah mulai dari masuk Islamnya sampai sepanjang hidupnya. يأتيه سفير أذربيجان ليقدم له شيئا من القائد هناك فلا يراه بعد العشاء. أقول أنا أنام في المسجد ثم ألتقي عمر في الصباح لأنه كان يلتقي بالناس كل يوم 5 مرات. Kemudian ada orang yang datang hendak menjumpai beliau tapi tidak mendapatkan, dan dijelaskan beliau itu tidak berbaur dalam sehari dengan orang, ada waktu khusus selama 5 kali dalam seharinya. فلما وصل إلى المسجد في الليل سمع رجلا من داخل المسجد ينادي يقول يا رب أغفرت لي حتى أفرح بذلك أم لم تغفر لي حتى أعزي نفسي. Sehingga ketika datang ke masjid maka dia mendengar seseorang yang sedang bermunajat berkata, ya Rabb, apakah engkau tidak menerima
tidak mengampuni aku sehingga aku harus bertakziah mengucapkan bela sungkawa kepada diriku sendiri, atau engkau ampuni aku. فقال له من أنت يا من تنادي في هذا الليل والناس نيام فقال أنا عمر. Maka orang yang mendengar suara di dalam masjid tadi bertanya, hei yang ada di dalam masjid, siapa engkau yang berdoa di saat malam hari di mana manusia terlelap dalam tidurnya? Maka ternyata yang di dalam menjawab, saya adalah Umar. Qala Umar amirul mu'minin tajlisu fil masjid tunaji rabbak faqala lahu ya akhi idza ana nimtu kullal lail dayya'tu haqqa rabbi wa idza ana nimtu an-nahar dayya'tu haqqa ra'iyati. Maka orang tersebut bertanya, engkau wahai pemimpin, wahai Umar, di waktu malam ini bermunajat meminta kepada Tuhanmu? Maka Sayyidina Umar kemudian berkata, jikalau aku tidur di waktu malam, maka aku menelantarkan hak Tuhanku, yaitu untuk disembah, untuk didekati, beribadah kepada Allah. Dan jikalau aku tidur di waktu siang, maka saya menelantarkan rakyatku. وأنا عندما أنظر الآن إلى الحبيب لطفي في هذه الصبيحة وأنا أعلم أنه لم ينم في الليل بعد وجاء إليكم باكرا في هذه الصبيحة يجلس بينكم الحبيب لطفي في السابق غير الحبيب لطفي اليوم، هو الآن مستشار رئيس الجمهورية لكن لم تغيره المتغيرات. Beliau tadi mengatakan perkumpulan kita pada hari ini mengingatkan dengan peristiwa tadi yang beliau ceritakan. Beliau katakan tadi malam Al-Habib Lutfi enggak tidur. Kemudian di waktu pagi seperti ini sudah duduk di antara kita, berzikir bersama dengan kita. Padahal beliau katakan Habib Lutfi yang hari ini tidak seperti Habib Lutfi yang di masa lalu. Maksudnya gimana? Tanggung jawab beliau sudah lebih banyak. Bahkan beliau punya tanggung jawab menjadi penasehat di negara ini dan lain sebagainya. Akan tetapi itu semua tidak merubah keadaan beliau. Malamnya masih tetap melayani tamu, paginya masih hadir ke majelis seperti ini. Ini mengingatkan dengan peristiwa yang tadi beliau ceritakan. Wa idza aradta an ta'lama an 'alimin annahu muttasilun billah 'azza wa jalla fanzur ilayhi hal taghayyara bil mutaghayyirat sawa' bil mal أو بالجاه أو بالمركز فإذا لم تغيره المتغيرات فاعلم أنه على صلة برسول الله وعلى صلة بالله عز وجل. Dan jikalau kita mengetahui seseorang yang alim, yang dia betul-betul terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lihat dari keadaannya. Jikalau perubahan-perubahan itu menjadikan merubah dirinya, seperti adanya kekayaan, adanya kekuasaan, jabatan, kalau itu sampai merubah dirinya, berarti tidak termasuk seperti yang beliau jelaskan. Tapi jikalau ada seorang yang alim, apapun yang datang kepada beliau tidak merubah keadaannya, berarti orang tersebut adalah orang yang terhubung kepada Rasulullah dan juga terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar lamma fataha al-futuhat sya'ara bi anna nafsahu tahaddath taqul annaka asbahta 'aziman fa waqafa khalfa ha'itin وقال يا عمر اتق الله كنت عميرا أصبحت عمرا أصبحت أمير المؤمنين فاتق الله أو ليعذبنك الله. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika beliau banyak menaklukkan tempat, membuka futuhat yang banyak, maka suatu ketika ada berbicara di dalam hatinya sendiri, wahai Umar, engkau sekarang menjadi seseorang yang mulia, seseorang yang besar. Maka ketika ada bisikan di dalam hatinya seperti itu, beliau turun dari tunggangannya, berdiri di belakang tembok, dan beliau menasehati dirinya sendiri, wahai Umar, dulu engkau adalah orang yang lemah, kemudian engkau diberikan kenikmatan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah wahai Umar, atau engkau akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhtumu kalami bi wasiyyah awsani syaikhi rahimahullah Syekh Rajab Dib, ana wa akhi الشيخ عدنان الأفيوني رحمه الله نقرأ له الفاتحة. Dan beliau akan menutup ucapan atau nasihatnya pada pagi hari ini dengan membawakan satu wasiat yang beliau dapatkan, baik beliau maupun Syekh Adnan Al-Afyuni alaihi rahmatullah, wasiat daripada guru beliau Syekh Rajab Dib alaihi rahmatullah. فقال لي وله اذهبا إلى أندونيسيا وكونا في خدمة الحبيب لطفي فإن له شأن عظيم أو ما يقارب من هذا الكلام. Beliau mengatakan ketika Syekh Rajab Dib masih hidup, mewasiatkan kepada beliau
dan juga kepada almarhum Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Mereka berdua diwasiati, pergilah kalian berdua ke Indonesia dan berkhidmahlah kepada Al-Habib Lutfi karena beliau memiliki sesuatu yang besar. وأنا أقول لكم يا أهل بكالونغان كما قال لي شيخي مرة أن الناس لا يعلمون حق العالم فيهم حتى يفقدوه. إياكم أن تفعلوا هذا فاكسبوا حياته واكسبوا ما عنده في حياته. بارك الله لنا بعمره مع الصحة والعافية وأطال لنا بعمره مع الصحة والعافية حتى يتمم هذه المسيرة المباركة حتى تحملون بعد هذا الحمل الذي يرضى عنه الله ورسوله. Kemudian beliau mengatakan, biasanya seseorang itu tidak mengetahui kadar kemuliaan seseorang yang alim kecuali setelah orang tersebut meninggal dunia atau hilang di antara kita. Maka beliau katakan, berhati-hati jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang tersebut. Mari kita doakan supaya beliau diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan diberikan kemudahan dalam setiap jalannya. اعذروا جرأتي وليعذر جرأتي الحبيب لطفي أني تكلمت بهذا، لكن تكلمت من حرقتي والله، وأنا أتمنى له طول العمر مع الصحة والعافية حتى يتمم ما جاء لأجله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan beliau meminta maaf khususnya kepada Habib Lutfi atas kekurang ajaran beliau berbicara seperti ini, tapi tidak ada lain kecuali beliau berharap semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiyah sehingga apa yang diinginkan dicita-citakan terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.